Kita masuk lesson yang seterusnya ni, kita fokuskan dulu kat bahagian basic differentiation sebab selepas ni kita akan banyak belajar kepada bahagian differentiation. So mungkin ramai daripada kamu yang dah lupa macam mana nak buat proses differentiation kan, sebab differentiation kita belajar semester lepas. Untuk kod yang baru kod lama ada yang 2 semester lepas sudah. Jadi hari ni kita akan buat proses refreshing untuk basic differentiation bagi 5 fungsi yang asas dalam matematik, iaitu algebra, power factor, exponential, logarithm and trigonometry. So kat sini kelas kita start dulu dengan bahagian algebra dulu. Okay, algebra yang macam ni lah bentuk dia. Ni algebra yang biasa-biasa je, ataupun polinomial silap ni kelas. Ini sebenarnya polinomial. Okay, polinomial. Apa-apa lah polinomial. Okay, polinomial ni bentuk dia macam ni, bentuk dia yang basic-basic je. Okay, so 5x kuasa 3 ni bila kita nak buat perbezaan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi dy over dx. Apa nilai dia? 3 ni kita kena darabkan di hadapan. 3 kali 5 kita akan dapat 15. X kita ni kita kena tolakkan dengan 1. So 3 tolak 1 2 lah. So inilah jawapan dia. Siap. Manakala untuk soalan yang kedua ni pula, kita ada proses perbezaan yang melibatkan pecahan. So x kita berada kat bawah. Kalau x kita berada kat atas tak ada masalah. Okey. Letak sini. Okay. Kalau x kita ni berada dekat bawah, dia ada masalah sikit lah. So bila kita nak bezakan kelas, y sama dengan, yang ni kita kalau boleh kita mudahkan dulu kawasan ni dulu, kita naikkan x ni ke atas. Kalau kita naikkan x ke atas, 2 ni jangan kita kacau. Okay, 2 ni kita kekalkan 1/2. X saja kita naik atas, kuasa 1 negatif 1. So kita akan buat proses perbezaan dy over dx sama juga dengan apa kelas? Sama juga dengan negatif 1 kalikan dengan di depan sama dengan negatif 1/2. X kita tolak 1 lagi, negatif 2. Okay, siap. Seterusnya kita masuk yang bahagian ni pula. Ini dia pecahan kan, tapi x kita kat atas. Tadi x kita kat bawah kan. Bila x kita kat atas, so tak perlu buat apa-apa pun, tak perlu ubah apa-apa. So dy dx sama juga dengan yang ni 3 kali kat depan, 3 kali 5/3 kita akan dapat 5. X kita tolak 1, kuasa 2. Campur dengan 6, 1. Beza dapat apa kelas? Kosong. Tak ada apa-apa, nothing. Okay, so y sama dengan 6x kuasa negatif 3 campur 1 over 3x power of 2. Ini, so dy over dx sama juga dengan negatif 3 kalikan dengan 6, negatif 18x, negatif 3 tolak 1, negatif 4, campur. Yang ni nampak dekat bawah, kita naik ke atas, dia akan jadi 1 over 3. Lama ni tak buat proses perbezaan lagi kelas. X kuasa negatif 2 baru ini belum lagi perbezaan ni kelas, belum lagi beza. Sepatutnya jawapan kamu ni salah Sepatutnya jawapan kamu ni dia akan dapat negatif 8x kuasa negatif 4. Ni pindah sebelah kiri, darab, dia akan dapat negatif 2/3 x kuasa negatif 3. Ni tak betul salah. Okay, so kita kena naikkan dulu, baru kita buat perbezaan. So ini betul. Selesai sudah yang bahagian ini kelas. Tapi sebelum saya teruskan lagi, di sini saya ingatkan kelas ramai yang mungkin dah lupa. Saya tambah lagi sikit. Y sama dengan 2000 dapat apa? So bila kita bezakan yang tak ada nilai x ni, contohnya 2000 ataupun 1 ataupun 100 ke kan, so bila kita buat dy dx, dia akan dapat nilai dia kosong lah. Okay, tak ada x. Kalau contohnya nombor 6, y sama dengan let's say lah 2000 x kan. So bila kita buat dy dx, dia akan dapat apa? Dia akan dapat nilai yang hilang x ni, dia akan dapat nilai dia 2000. Okay, so ada kalanya soalan kita ni ada nombor sahaja. Bila nombor tu kita bezakan, kita dapat kosong sebab dia tak ada x. Tapi kalau dia ada x, single x macam ni, x kuasa 1, dia akan dapat nombor sajalah, x ni akan hilang. So kalau yang ada kuasa 2 ke kuasa 3 ke, dia akan buat proses yang sama macam ini saja. So selesai sudah yang bahagian polinomial, kita masuk pada bahagian power factor. Ini power factor. Power factor ni yang biasanya keluar dalam exam. So kalau kita nampak yang ada power factor ni, kita ada polinomial dalam dia, tapi ada bracket dan kuasa factor. So kita nak buat proses perbezaan dy over dx. 3 ni kita macam biasa letak di depan, 3 di depan. Lepas tu yang 2x campur 1 ni kita salin balik
kuasa ni kita tolak 1, kita akan dapat nilai 2. Tapi tak habis lagi, kita kena darabkan juga dengan dalam proses perbezaan ni. Kita dah belajar tadi kan, bila 2x beza dapat apa? Dapat 2. X beza dapat apa? 1 beza dapat apa? Kosong. So 2 je lah. 2 kali 3, 2 ni tak boleh masuk dalam 3 tu tak boleh masuk dalam sebab dia kata kuasa 2 ni. 2 kali 3 sama dengan 6. So 6, 2x plus 1 kuasa 2. Selesai. So yang ni pula kat sini nampak perbezaan dia pun sama. Yang ni kita letak depan, y sama dengan dy dx sama dengan negatif 4 bracket, salin balik 5x kuasa 2 campur 3, negatif 4 tolak 1, negatif 5. Darabkan dengan apa? Darabkan dengan perbezaan dalam ni. 5x kuasa 2, 2 ni darab 5 dapat 10. 10 apa? 10x. 3 beza dapat kosong. Macam tu. 10x darabkan dengan dalam ni, kita akan dapat negatif 40x bracket 5x kuasa 2 campur 3 kuasa negatif 5. So siap sudahlah buat proses perbezaan. So yang ni kamu kena try and error lah kelas ni. Dah belajar juga. So ini adalah proses power factor juga, tapi benda ni proses pecahan. Ni kuasa 1 ya kelas. Bila kamu naikkan dia ke atas jadi apa? Jadi y sama dengan 4x campur 5 kuasa negatif 1. Ni buat proses dy dx macam mana? Dia akan dapat negatif 1 pindah depan, negatif 1. Beza salin balik 4x campur 5 kuasa negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Darabkan dengan, bezakan dalam bracket, 4x beza dapat 4, 5 dapat kosong. Dapat 4 sini. 4 kali dengan negatif 1, negatif 4, 4x campur 5 kuasa negatif 2. Selesai jawapan. Ni kalau kita ada melibatkan ni, kita tak 5 boleh. Bosan 1 je kan, tak 5. Okay. So yang ni macam tadi juga, yang ni adalah punca kuasa ni. Yang tu saya letak 3 lah, senang 3. Punca kuasa 3. Okay, bila ada punca kuasa 3 ni, apa kita nak buat adalah dy over dx. Jangan buat dulu, kita jadikan dalam bentuk power factor dulu. Sama juga dengan 6x campur 3. Kalau punca kuasa, jadikan power factor berapa? 1/3. Sebab dia punca kuasa 3 kan. Kalau dia punca kuasa 2, jadi 1/2 lah. Okay. So barulah kita boleh buat proses perbezaan. Macam tadi juga, benda ni sama je, bukan susah sangat pun. 1/3 darab depan, 6x salin balik 1/3 tolak 1. Kalkulator lah. 1/3 tolak dengan 1, dapat negatif 2/3. Okay. 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 So ni dapat negatif 2/3. Jangan lupa kita ada satu lagi proses dalam bracket ni. Bezakan 6x beza dapat 6, 3 beza dapat kosong. 6 kali 1/3 dapat 2. 6x campur 3 negatif 2/3. Selesai jawapan. Macam mana pula yang ni? Okay. Kalau ini kita ada 5 atas, kat sini kita punca kuasa. So kita jadikan dalam bentuk yang mudah dulu. Ini naikkan ke atas. So yang ni kita tahulah y ni 5 perkan dengan 7x campur 5. Kuasa dia adalah 1/2 lah sebab punca kuasa kan. Jadi macam ni. Yang ni kita naikkan ke atas. Y ni sama juga dengan 5 7x campur 5 negatif 1/2. Sebab daripada bawah ni kita naik ke atas juga dapat negatif lah. Ubah daripada negatif. So buat proses perbezaan macam biasa, dy dx. Sama juga dengan negatif 1/2 darab depan. Kita akan dapat 5/2 negatif. Darab salin balik negatif 1/2 tolak 1. Kita akan dapat negatif 3/2. Darabkan dalam bracket 7. 7 kali dengan 5, 35. 35/2 negatif. Salin balik 7x campur 5 negatif 3/2. Selesai sudah. Kita nak jawab soalan ini. Ini baru bahagian power factor baru. Kita ada lagi 3 bahagian lagi, iaitu eksponen. Kita ada exponential. So kita ada exponential lagi, kita ada logarithm. So ini korang boleh try di rumah lah. Okay. Tak apalah saya buat lah kan. Y sama dengan 4 perkan dengan 6x campur 2 1/2. Y ni sama juga dengan 4 bracket 6x campur 2 kuasa negatif 1/2.
dy over dx sama juga dengan pindah depan darab 4/2 sama dengan negatif 2 lah. Negatif 2, 6x campur 2. Negatif 3/2 darabkan dengan 6. Negatif 12, 6x campur 2 kuasa negatif 3/2. Okay. So exponential pula. Exponential lagi senang lah. So, exponential ni kamu kita try buat. So dy over dx, apa yang kita boleh buat? Bezakan ini saja. Bezakan 3x kuasa 2, 2 kali 3, 6. 6x lah. 6x letak depan. Salin balik the whole thing. Eksponen 3x kuasa 2. Siap. So y ni macam biasa, yang ni kita boleh naikkan ke atas dulu. Bila bawah naikkan ke atas, kita akan dapat y sama dengan 1 negatif lah, eksponen negatif 5x lah kan. 1 eksponen 5x. So y ni kita dy dx kan. Bezakan kuasa saja. Negatif 5x beza dapat berapa kelas? Beza dapat negatif 5. Salin balik the whole thing. Eksponen minus 5x. Siap. Ini pula dy over dx sama juga dengan yang ni, kita bezakan. Kita akan dapat 3 kali 2, 6. 6x lah. 6x kali 4. 4 kalikan dengan 6x. Salin balik a whole thing. 4 kali 6, 24x. Eksponen 3x kuasa. Siap. Okay. Siap lah eksponen. So kita bagian yang second last, yang logarithm ni. Ni ln ni. Banyak ln ni. Kita mulakan dengan ln 5x ni. So dy over dx, bila melibatkan ln, apa yang kita boleh buat adalah kita akan buat dia jadi 1 over soalan kalikan dengan soalan kalikan dengan soalan ni kita bezakan. Okay, contohnya kat sini kan kita ada ni soalan kita kan 5x. So dy dx sama juga dengan ln jadi 1 over apa? 1 over 5x. Salin soalan dulu. Darabkan dengan bezakan soalan 5 lah. Beza 5x dapat 5 kan. 5 kali 1 dia akan jadi 5 5x sama dengan 1 over x. So ni adalah dy over dx. Siap. Ini pula y sama dengan apa? Saya letak 5 ke depan. So ni y ni sama dengan apa? Dy dx sama juga dengan 1 over dengan salin soalan 2x campur 5. Bezakan soalan, kita akan dapat 2. 2 depan 2 over 2x plus 5 dy over dx. Selesai. Ni pula y ni kita buat proses perbezaan. So dy over dx sama juga dengan 5 ni memang kat situ kan. 5 over dah. 3x plus 4 kalikan dengan bezakan 3x tambah 4 ni, kita akan dapat nilai dia 3. 3 kali 5 15. 3x campur 4. Siap. So siap sudahlah logarithm. And last but not least adalah trigonometry lah. Last kali adalah trigonometry. So trigonometry ni kita settlekan. Trigonometry ni kamu kena tahulah dia punya konsep dia. Okay, so kita mulakan dengan cos x lah. Cos x, beza dapat apa? Dia akan dapat minus sin x. Minus sin x, kita bezakan. Kita akan dapat minus cos x. Minus cos x, bezakan dapat sin x. Sin x, beza dapat apa? Cos x. Okay. Benda ni berulang benda yang sama, dia pusing lah sampai bila-bila. Okay. So kat sini kamu kena faham. Cos x ni bila kita bezakan, kita akan dapat perubahan operasi. Tu je. Kalau cos x ni, kita bezakan negatif cos x, kita akan dapat positif sin x. So maksud kat sini adalah bila kita bezakan cos ni, kita kena faham yang proses perbezaan tu akan melibatkan perubahan operasi sekali. Melibatkan cos lah. Kalau sin tak ada masalah. Sin kita bezakan dapat positif cos kan. Maksud benda ni tak ada beza. Cuma kalau cos ni kita bezakan dapat negatif sin. Sama je lah macam ni sin beza dapat cos. Cos bezakan dapat negatif sin. Dan juga negatif sin dapat negatif cos. Negatif cos bezakan dapat positif. Ada cos ni adalah perubahan operasi. Ada cos adalah perubahan operasi. So kita go through dengan soalan yang pertama. Y sama dengan sin 2x. So ini kita bezakan dy over dx. Okay, sin beza dapat apa kelas? Sin beza dapat cos. Betul. 2x kita salin. Tapi jangan lupa kita kena darabkan dengan bracket. Bracket bezakan dalam bracket ni 2x sama dengan 2.
2 letak di depan jangan letak di belakang. Jangan darabkan dengan ni, tak boleh. 2 cos 2x. Siap. Ini pula cos 5x, okey. So kalau saya bezakan dy over dx, saya bezakan cos, saya dapat negatif sin, saya salin dulu 5x. Tapi jangan lupa kita kena bezakan dalam bracket ni, yang ni, bahagian ni kita bezakan, dapat 5. 5 letak depan, 5 kali negatif 1 dapat negatif 5 sin 5x. Selesai. So yang seterusnya adalah bahagian ni pula. Okay, y ni kita akan dapat dy over dx sama juga dengan yang ni kita bezakan. Kita buat ni lah, 5 cos ni dapat sin sin 2x plus 4 kita salin balik. Okay, and then yang satu lagi kita bezakan dalam bracket ni, 2x tambah 4 ni kita dapat 2. 2 pindah depan, 10 sin 2x campur 4. Ni sekali beza lah. Contohlah kamu nak buat lagi 2 kali perbezaan kan. Nak buat 2 kali perbezaan boleh. Ni beza lah. 10 salin sin dapat minus. Silap lah ulang kelas. Cos dapat minus sin lah ni. Ayo aku ni confident lah. Okay. Negatif sin. So dapatlah negatif 10 sin lah. Kan? Astaghfirullahaladzim. So sin ni ada negatif 10. Sin dapat cos. Okay. Cos ada apa efek? Ni akan jadi salin balik kalikan dengan beza dalam bracket 2. So 2 kali 10 sama dengan negatif 20 cos 2x campur 4. Siap. Okay, ni sebab betul-betul dalam kelas. Tadi tu silap sikit. So y dy over dx sama juga dengan 6 sin 6 lah. Sin jadi cos. Salin balik 3 per 2x campur dengan 4. Bracket kan, darabkan dengan beza dalam bracket 3 per 2 darab x, kita dapat 3 per 2 lah. 3 per 2 kalikan dengan 6, kita dapat 3 per 2 kali 6. 3 per 2 kali 6 9. 9 cos 3 per 2 x campur 4. Ni kali beza pertama. Kalau saya nak beza kali kedua lah kan, konon-konon nak beza lagi lebih lah. Macam pandai sangat So kita bezakan 9 lah. Cos dapat minus sin. Yang ni kita salin 3 per 2 x campur 4. Darabkan dengan bezakan dalam bracket ni dapat 3 per 2. 3 per 2 kali 9. 3 per 2 kali dengan 9 dapat 27 per 2. So 27 per 2 ada negatif pindah sebelah. Negatif sin 3 per 2 x campur 4. So siap sudahlah untuk proses asas differentiation. Kali ini kita akan fokuskan kepada non-linear equation. Untuk first bahagian tu yang melibatkan linear equation, bagi numerical method kita sudah cover lah sepenuhnya. Iaitu yang pertama sekali, method yang pertama adalah Gaussian elimination method. Yang kedua adalah kaedah, kita gunakan kaedah Doolittle LU decomposition method. Dan yang ketiga adalah kita gunakan kaedah Crowd LU decomposition method. So ketiga-tiga bahagian tersebut sudah kita cover untuk lecture-lecture yang sebelum inilah. Okay, so hari ni kita akan masuk pada bahagian yang kedua pula, yang melibatkan dua method lagi, iaitu fixed point iteration method. Dan juga untuk minggu satu lagi kita akan cover pula yang nombor 2 dalam linear equation, non-linear equation, iaitu Newton-Raphson method. Okay, so saya akan explain kepada kamu apakah itu fixed point iteration method. So fixed point iteration method ni, dia adalah repetitive method to identify the roots of non-linear equation. So basically you have to understand what is the meaning by non-linear equation, which is kita tahulah equation dia macam mana, yang melibatkan persamaan bukan garis lurus lah dalam bahasa Melayunya. Okay. Kalau dia bukan garis lurus, kita ada yang contohnya macam ni kelas, x kuasa 2 campur dengan bx campur c. So ini adalah antara non-linear equation yang kita boleh nyatakan. Kalau katakan y sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c, ini kuasa 2 sudah, dia punya unknown dia. So ini adalah non-linear equation, bukannya garis lurus. So bentuk yang biasa kita tengok dalam bentuk grafnya adalah bentuk yang senyum. Okay.
Kalau formula dia adalah negatif AX kuasa 2 campur BX campur C, dia akan jadi grafnya adalah graf masam. So ada juga kiranya kadang-kadang soalan tu boleh jadi AX kuasa 3 campur BX campur C. So ada kuasa 3 ni, biasa bentuknya pun akan ubah jadi macam ni. So ini adalah bentuk-bentuk yang bukannya garis lurus. Bentuknya bukan garis lurus dan adanya lengkungan-lengkungan yang merujuk kepada formulasi equation yang seperti ini. Okay. Repetitive method sebab kita akan buat benda tu berulang kali kiraan dia. Berulang kali repetitive. So iterative function only work if modulus of g prime x naught modulus less than 1. So yang ini kelas sebenar maksud kat sini adalah kita kena tahulah bagaimana untuk kita dapatkan g prime ni. Prime ni bermaksud differentiation. Kita kena tahu untuk buat proses differentiation untuk ada lebih kurang 4 atau 5 fungsi yang utama. Algebra, power function, exponent, trigonometry dan juga logarithm. Okay? Ada 5 fungsi yang paling utama yang biasanya kamu kena tahu. So accuracy will be obtained. Ni dia punya accuracy dia. Nilai M kamu ni adalah number of decimal places. Kita tengok pada soalan. Kadang-kadang soalan bagi dalam bentuk yang memerlukan kamu untuk mendapat 4 decimal places ataupun 3 decimal places. Ikut soalan lah. So first kali yang kamu tengok yang pertama sekali adalah kita kena jadikan X yang mempunyai kuasa yang besar, paling besar adalah subjek. Lepas tu kamu kena jadikan dia, gantikan sebagai Gx. G prime X ni fungsi ke atas G lah, G ke atas X. Okay? So kita kena buat perbezaan sekali. Dan perbezaan sekali itu kita kena gantikan dengan X0 ni. G prime X0. So X0 ni kita akan masukkan. X0 ni akan diberikan lah. Biasanya soalan akan berikan kamu X0 tu apa. Kadang-kadang 1, kadang 2, kadang 1.5. Ikut pada soalan. Dan kita akan moduluskan adakah dia kurang daripada 1. Kalau dia modulus kita kena positifkan dia lah. Dia kurang 1. Kalau dia kurang daripada 1, okey. Kalau dia lebih daripada 1, maka kamu tak boleh teruskan proses iteration ni. Kalau dia punya kurang daripada 1, contoh kosong, dapat nilai dia G prime X0 modulus ni kita dapat nilai dia adalah 0.2 konon. Okay, dia kurang daripada 1 kan. So kita boleh buat proses iteration. Tapi kalau lah nilai kamu tu lebih daripada 1 ataupun 1 sendiri, maka dia tidak boleh buat proses yang ini. So kita kena back to the kembali balik kepada sini balik lah, higher sini. Kena cari subjek lain. Baru kita buat proses iteration, dapatkan yang ini dan kita kena dapatkan bentuk yang seperti ini dan last kali kita stop. So benda ni tak clear sangat sebab kita baru first lesson dalam fixed iteration point. Kita go through dengan example yang pertama. Okay, find the root of equation 2x power of 2 minus 3 equal to 1 over x. So ini adalah satu equation yang ia adalah equation yang bukan garis lurus. Sebab dia melibatkan x yang berkuasa lebih daripada 1. Kamu nampak ni kan. Kalau yang sebelum ni kita pakai 3x campur 2x campur 5y macam tu kan. So benda tu dia biasa kuasa 1 je lah. Tapi kalau yang macam ni kan dia lebih daripada kuasa 1. Ini adalah non-linear equation. Okay, non-linear equation. Okay. So ini formula kita punya x0 diberikan 1.5. Ingat x0 ni berubah-ubah ikut kepada soalan. Kalau kita bagi soalan x0 sama dengan 1, pakailah 1. Kalau dia pakai 1.5, pakailah 1.5. Okay. By using fixed iteration point, pakai yang kaedah yang ni, give an answer correct to 3 decimal places. So macam ni kita nak mulakan dulu. First thing first, kita kena tengok soalan ni. Okay. So saya salin lah dia punya formula, dia punya equation ni, 2x power of 2 minus 3 equal to 1 over x. Okay, macam ni. So kat sini kamu boleh pilih mana satu nak jadikan subjek ni. Kamu boleh pilih, kita ada pilihan ni kelas, mungkin yang first ni dan juga yang ni, yang kedua. So dalam equation kamu ni ada dua value x, satu yang ini, satu ini. Kamu boleh pilih salah satu untuk jadikan dia sebagai subjek. Saya akan buat yang ini dulu lah. Okay. Saya akan pastikan yang ada highest ini adalah benda yang saya try dulu. Okay. Bila saya try dulu, saya jadikan ini sebagai subjek. Apa yang saya akan buat? Saya pindahkan semua ke sebelah kanan.
Okey. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2x kuasa 2 sama dengan 1 over x. Pindah sebelah jadi tambah 3. Saya pindahkan 2 ini sebelah kiri. Dia akan jadi x kuasa 2 sama juga dengan 1 over 2x campur dengan 3 per 2. Macam tu. Okey. Lepas tu pula, kita nak jadikan x sebagai subjek, maka tak boleh ada sebarang nilai lain ataupun kuasa ke ataupun apa-apa sajalah yang ada di sebelah dia. So kita punya 2 ni, kita pindah sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. So punca kuasa 2, dia akan jadi 1 over 2x plus dengan 3 over 2. Okay. As simple as this. Okay. Selepas tu kelas, bila kamu dapat benda ni, maka dia dah jadi sebagai subjek. Bila subjek dah x single macam ni, kita gantikan pula dengan menjadi gx. Habis x dengan gx ni sama saja. Okey. Sama saja, kita salin balik yang ni. Cuma kita gantikan x ni jadikan fungsi gx lah. So ini akan jadi apa? Dia akan samalah. Punca kuasa 1 over 2x plus 3 over 2. Okey. Sekarang ni kelas adalah proses daripada gx kita kena dapatkan pula g prime x. Ini adalah masalah lah kepada yang mempunyai problem untuk kita nak buat proses perbezaan bagi power factor ni. Kelas, kalau ini kelas sama juga bentuk dia dengan bentuk yang 1 over 2x plus dengan 3 over 2 kuasa dengan 1 per 2. Sama ni sama juga dengan ni. Apa yang saya buat adalah punca kuasa 2 ni saya jadikan dia sebagai kurungan, dan kuasanya adalah 1 per 2. Kalau punca kuasa ni kuasa 3, jadi 1 per 3 lah. Okey. Dia tengok kepada bentuk punca kuasa ni. So bentuk yang sama, cuma yang ini ada punca kuasa, yang ni dia kita faktorkan dia kuasa 1 per 2. Okey. So kita nak buat proses perbezaan. Proses perbezaan ni kelas, kita gunakan kaedah power factor. Nak bezakan yang ni macam mana? 1 per 2 kita letakkan di depan, 1 per 2 letakkan di hadapan, and then kita salin balik the whole thing, 1 over 2x plus 3 over 2. Okay. Kuasa ni kita tolak 1 lah. Dia akan jadi negatif 1 over 2. Okay. Tolak 1 dapat negatif 1 per 2. Kalikan dengan, jangan lupa lagi satu kelas, kalikan benda yang kita boleh bezakan dalam sini. 1 over 2x, kita bezakan, kita akan dapat apa? Okay. Alamak, yang ni kita kena... So, bezakan 1 over 2x ni sama juga dengan... over 2x ni dia bezakan dia dapat 1 over 2 x minus 1 pindah sebelah kiri, dia akan jadi negatif 1 per 2 x negatif 2. So inilah benda dia. So kita akan masukkan kat sini negatif 1 over 2 x kuasa negatif 2. So apa yang akan jadi, ini darab sini, dia akan jadi 1 over 4 minus x minus 2 bracket 1 over 2x plus 3 over 2 negatif 1 over 2. Okay. One over 2 minus 2 minus 1 kan? Apa saja jadi 3 per 2 pula? Salah lah dia buat ni. 1 per 2 tolak 1 kan? Bukan negatif 1 per 2. Tolak 1 dapatlah negatif 3 per 2. Apa sebab negatif? Okey. Alright, so dapat bentuk yang seperti ini. Bila kamu dapat bentuk yang seperti ini, kita akan buat pula G prime X naught sama dengan apa? So X naught kamu ni adalah nilai dia 1.5. So kita akan masukkan negatif 1/4 kalikan dengan 1.5
berkuasa negatif 2. Kita gantikan lah X ni kita ni dengan 1.5. Sebab X kita ni kan 1.5 kan. So kita darabkan dengan 1/2 kalikan dengan 1.5. Tutup bracket. Campur dengan 3/2 bracket negatif 1/2. So ambil kalkulator kamu ni. So, kita akan kira lah. Okay. Kita akan dapat, kita selesaikan dulu mana yang paling complicated. Sini complicated kan. So 1 bahagikan dengan 2 kalikan dengan 1.5. Campurkan dengan 3/2. Kan? Dapat yang ini. Kuasakan dengan, kuasa dia negatif 1/2. 1/2. And then kita dapat yang ini kelas. So yang ini kelas, kita belum lagi darabkan dengan yang inilah. So kita darabkan dengan negatif 1/4 dulu. Darabkan dengan negatif 1/4. Kita darabkan dengan 1.5 berkuasa negatif 2. So basically kamu akan dapat nilai dia adalah negatif 0.082 G prime X naught. Okay. Saya tambah lagi lah. Saya kata dia nak 3 decimal places je kan. Bila nak 3 decimal places, kita bagilah 0.082. Lepas tu 0.082. Okey, selesai bahagian sini. So seterusnya adalah kita nak tahu adakah ini boleh kita gunakan dalam proses iterative function. So kita tahu kan yang ni kita kena modulus kan. Dan dia mesti kurang daripada 1. So bila kita moduluskan, yang negatif ni akan jadi positif. So dia pun adalah kurang daripada 1. Nilai 0.082 ni kurang daripada 1. Okay. So kita boleh pakai ini sebagai proses iterative function. Okay, good. Okay, sudah settle sudah yang ni. Barulah kita masuk kepada step yang ketiga. Saya rasa kita kena buat step ni. Ni step 1. Ini step 2. Yang ni step 3. Okay, so step 3 ni kita akan buat jadual kelas. Jadual ni tidak juga susah. So jadual kita ada 2 je bahagian, tidak banyak. Okay, so jadual kita ni kita ada 2 bahagian. Yang pertama sekali kita ada xn. Yang sebelah kiri ni, kanan ni kita ada xn plus 1. Itu je. Okay. So formula yang kita akan pakai, kita biasanya formula ini kelas, kita akan pakai mengikut kepada nilai gx kamu ni. Okay. Bukan g prime x lah. Bukan yang lepas kita dah bezakan. Yang ini kita letak sini. Tidak. Kita akan pakai yang gx punya formula ni. Yang kamu buat ni. Kamu boleh pakai ini boleh. Nak pakai ini pun boleh. So either one lah. Okay. So contohlah saya nak pakai yang mungkin yang ini kot saya pakai. Okay, saya pakai yang ini. 1/2x plus dengan 3/2. Kalau sekiranya encik yang nilai G prime X naught ni nilai dia adalah nilai dia contoh 1.082. So ini sebenarnya tak boleh ni. Dia lebih daripada 1 kan. So tak boleh pakai yang ni kelas. Bila tak boleh pakai yang ini kita akan tak boleh pakai yang ini kelas. Makanya kita kena pilih yang kedua pula. Yang ni subjek X ni sebagai subjek pula. Kita kena gunakan ikut balik step yang kedua ni. Boleh tak dia dapat nilai kurang daripada 1. Proses ni adalah proses yang kita cuba jaya. Kalau kita kena try and error lah. Kadang-kadang ni boleh, kadang-kadang tak berjaya. Kita kena selalu try lah. Okay. So bila kamu dah selesai yang ini, kita masuk pada jadual ni. Kita ada 2 jadual ni, xn dengan xn plus 1. Yang ni pakai gx punya formula. Okay. So kita start dengan x kosong dahulu. X kosong ni biasanya akan diberikan dalam soalan 1.5. Jangan pakai 1, jangan pakai kosong, jangan pakai apa. Pakai ikut daripada value yang diberikan. So kita nak start kat sini. So kalau ni x0, x kosong kat sini kan. So kosong campur 1, ni adalah x1 lah. Ni kosong, yang ni 1. Ni kosong, yang ni 1. So yang ni kita akan masukkan nilai kat situ. So apa yang kita boleh buat adalah pakai kalkulator kamu ni, masukkan formula macam ni kan. So kita untuk yang ni kelas, pastikanlah kamu kena letak bracket ni. Bracket ni wajib. Bila ada punca kuasa ni ramai orang tak letak bracket. Kalau tak letak bracket salah, habis cerita.
So pastikan bila kamu buat menggunakan kalkulator, dia punya punca kuasa ini dalam punca kuasa itu mestilah kita letakkan bracket. So saya letak bracket dulu. 1/2x. Okey. Campurkan dengan, ini saya letak double bracket ni kelas supaya lagi secure lah, lebih selamat lah. Macam ni kan. Saya letak double bracket supaya lebih selamat. Campurkan dengan bracket yang campurkan dengan bracket 3/2, tutup bracket dan tutup bracket. So yang ni kelas, saya masukkan X ni. Kenapa saya masukkan X? Sebab saya nak buat proses ni proses iteratif, benda yang berulang-ulang. So kita pakai konsep tekan calculate. Okay, so X sama dengan apa? X kita sama dengan 1.5 untuk permulaan dia. So jawapan yang kita dapat adalah 1.3540. 1.3540. Kelas dia minta 3 decimal places saja. Boleh ke kalau saya bagi lebih daripada tu? Jawapannya boleh. Okey. Kamu boleh lebih, tak ada masalah. Jangan kurang. Cuma jawapan akhir sekali nanti, bila kamu nak buat statement terakhir itu, pasti wajib kena mengikut kata requirement yang telah diberikan lah. Kalau dia kata mesti pakai 3 decimal places, maka kamu kena bagi jawapan akhir itu dalam bentuk 3 decimal places. Tapi kalau dalam kes yang ini kelas, kita boleh pakai lebih, tak ada masalah. Tapi jangan kurang daripada requirement dia. Okay. So 1.350 ni first sekali kan. So tekan calculate balik. Dia tanya X apa. Tekan answer sama dengan. So ini adalah X2 lah. 1.3672. Tekan calculate, tekan answer. X3 sama juga dengan 1.3659. Bila kamu nampak ni kan, variasi nombor ni akan berubah. Dia akan iteratif kan, ulang-ulang kan, berubah. Tapi bila kita nak stop ni kan, kita hanya akan stop apabila nilai jawapan kamu itu mendapat nilai yang terakhir sekali. Okey, maksud dia nilai jawapan kamu tu mendapat nilai yang sama, di atas dan di bawah tu nilai yang sama. So baru kita stop. So tekan calculate, tekan answer. X4 sama dengan 1.366 calculate answer. X5 sama juga dengan 1.3660. Kalau kamu perasan kan, kat sini kita ada satu titik yang dah habis, ending. Kamu boleh end kat sini pun boleh, tapi ini tak apalah, kita end kat sini lah, X4 dengan X5. Okay. So kat sini kamu nampak benda tu end kat sini, sama kan atas bawah, baru kita stop. So yang sebelah kiri ni pula, kita jangan biarkan dia kosong. Kita kena salin juga X0 kan, kita ada X1, kita ada X2, kita ada X3, dan kita juga ada X4. Yang ini kelas salin balik ikutlah ini, kita letak sini, ini tak bawah ni. X1 salin dekat 1.3540, 1.3672, 1.3659, 1.3660. So ini kita punya jadual sudah selesai. So dia punya statement terakhir dia adalah, bila kita nak buat statement terakhir dia tu, so statement yang terakhir ni kita boleh tulis ikut kepada inilah bahagian sini. So X5 yang dulu X5 tolakkan dengan X yang keempat, moduluskan, kurang dari 0.1 kali 10 negatif. Ikut soalan kita ni adalah pakai 3 decimal places kan, so kita pakai negatif 3. Dan ayat dia ada, and the real root is 1.366. Siap. Inilah jawapan akhir bagi soalan ini. Nampak complicated betul? Okay, baru first time memang complicated. Okay, so example yang kedua ni pula, ni ada melibatkan eksponen pula. Okay, ingat kan, kita ada 5 fungsi yang kita kena belajar macam mana nak buat basic differentiation dia. Macam kita buat tadi tu, step pertama adalah kita salin soalan dulu. Salin soalan, 3x eksponen x sama dengan 1. So kita pilih lah nak pakai yang ini ke ataupun yang ni pertama, yang kedua. Nak pakai mana sebagai subjek? Ini boleh, ini pun boleh.
sebagai subjek. So saya pakai yang ini lah sebagai subjek sebab senang nak pindah. So saya pindahkan sebelah kanan mana yang patut. So eksponen X ni saya pindah dulu ke kiri, dia akan jadi bahagi, kuasa darab kan, jadi bahagi. So dia akan jadi 3x sama juga dengan 1 over eksponen X, macam ni. 3 ni pun saya pindah sebelah bawah, dia akan jadi apa? X sama juga dengan 1 over 3 eksponen X, begitu. So kita dah dapatkan satu bentuk X kat sini. So bentuk yang satu lagi, kita akan dapat G X sama juga dengan, kita salin balik 1 over 3 eksponen X. Ni statement kita. Bila kita dapat GX ni, barulah kita nak start nak buat perbezaan. Perbezaan kita yang pertama adalah 1, ni bezakan ni macam mana ni? So benda ni sama juga dengan 1 over 3 eksponen minus X. Sama je lah, ni kita naik atas, dia akan jadi negatif X. Ini X, positif X kan. Bila kita naikkan eksponen ni naik ke atas, dia jadi eksponen negatif X. So perbezaan kan. So perbezaan yang ni kita letak tepi dulu, 1/3 letak tepi, kita bezakan yang ni saja. Negatif X bezakan sekali dapat negatif 1, eksponen minus X tak perlu tambah, tak perlu tolak. So dia akan jadi saling balik je lah, macam tu. So jawapan adalah sama juga dengan negatif 1 over 3 eksponen X. Ini jawapan dia. Jadi kita dah buat proses perbezaan. Okay, so G prime ni tak habis lagi, kita ada X0. Okay, so negatif 1 bahagi dengan 3 eksponen X kita ni adalah 1. X0 kita ni adalah 1. Masukkan 1 di sini. Adakah dia kurang daripada 1? So kita letakkan kalkulator. Negatif 1 bahagikan dengan 3. Oh ni kena ni kelas. Negatif 1 bahagi dengan bracket 3 shift eksponen. Shift eksponen kuasa dengan kuasa dia 1. Okay, tutup bracket. So jawapan dia adalah kita akan dapat G prime X0 sama juga dengan negatif 0.1226. Okay, yang ini. So kita kena moduluskan dia. Dia akan dapat nilai positif kat situ. Adakah dia kurang daripada 1? Ya, betul, dia adalah kurang daripada 1 sebab dia adalah 0.1226. Okey, kita boleh teruskan dengan membuat jadual. Jadual macam tadi jugalah. Jadual kita tu kita buat ada 2 je bahagian, tak payah besar-besar sangat pun. Saja nak bagi kamu nampak kan. So kita ada 2 bahagian, kita ada xn, kita ada xn plus 1. So untuk xn ini, xn plus 1 kita pilih lah nak pakai mana formula nak pakai ni. Kita mesti pakai gx ni, bukan pakai g prime x. Ataupun yang ni, ataupun yang ni, bukan, kita pakai yang gx yang awal. Kita boleh pakai yang ni, boleh pilih yang ni. Saya pakai yang inilah, 1 over 3 eksponen x macam ni. Ok, so kita start dengan xn dahulu. Kita start dengan x kosong sama dengan 1. Ok, 1. So ambil kalkulator, masukkan formula ni dalam kalkulator kamu ni. 1 bahagi dengan bracket 3 shift eksponen kuasa dia alpha x, tutup bracket. Macam tu. Ok, settle. Tekan calculate. X tu apa? X tu adalah 1. Sebab permulaan kita 1 kan. So 1. So dapat yang kosong. X1 sama dengan 0.1226. Ok, dia minta 4 decimal place. Saya bagilah 4 kan, senang. Ok, lepas tu kita calculate lagi answer. X2 sama dengan 0.2949. Saya bundarkan. Ok, saya bundarkan 4 decimal places. Calculate answer. X3 sama juga dengan 0.2482. Calculate answer. X4 sama dengan 0.2601. Calculate answer. X5 0.2570. Calculate answer. Kadang di kelas memang panjang sikit 0.2578. Calculate answer. X7 sama dengan 0.2
5, 7, 6. Klik answer. X8 sama dengan 0.2576. Nampak? Akhirnya kita akan dapat nilai yang sama sebiji. So, bila kanan dah settle, kiri jangan lupa sebab markah ni kelas, separuh markah di sini, separuh markah di sini. Sebab ni ada satu markah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kamu buat separuh ni kelas, masa kamu dapat separuh lah. Separuh. Okay. So, ini kita salin balik, ada X kosong. 6. So, habis benda ni jangan lupa kita ada statement lagi satu. Statement akhir dia tu adalah X8 tolak dengan X7 modulus kurang daripada 0.1 kali 10 negatif. Soalan ni 4 decimal places kan. So, negatif 4 lah. Thus, the real root is 0.2576. Kalau ikutkan keadaan markah kelas, ini sebenarnya satu markah. Ini pun satu markah. Kalau macam ni, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 markah. Kalau ini betul lah. Kalau ni ada. Kalau tak, dia 4 markah lah. Bahagian sini. Ini satu markah. Ini 2 markah. Ini satu markah. Basically, 1, 2, 10, 3, 14, 15. Dia kurang 15 markah lah soalan ni. Okay. So, kita tengok pula example 3 ni. Okay, example 3 ni, soalan ni mungkin akan keluar dalam test kamu nanti. Okay. Soalan macam ni lah bentuk yang biasanya akan keluar dalam final exam ataupun test kamu. Kat sini kita nampak ni adalah berkuasa 3. Okay. Satu persatu kita start dengan kita salin soalan dulu. 4x kuasa 3 tolak 10x campur 4. Okay, soalan ni saya akan buat ada dua bentuk. Satu yang ini, kita ada satu, ini dua. Contohlah kan, saya akan pilih of course kan yang ini lah sebab x kuasa ni paling highest kan, kuasa dia. Saya akan ambil sebagai subjek. Contohlah kan, saya ambil ini sebagai subjek, saya pindahkan di sebelah kanan. Dia akan jadi 4x kuasa 3 sama juga dengan negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Pindahkan 4 di sebelah bawah. X kuasa 3 sama dengan 10x tolak 4. Kamu boleh bagi satu ke? Ok lah, kita bagi dengan 4 teruslah kelas ni. 4. So 3 pindah sebelah jadi punca kuasa 3. So x sama dengan punca kuasa 3 10x tolak 4 bagi dengan 4 seperti ini. Ok, so ini kita pilih sebagai gx. So contohlah saya pilihkan ni sebagai gx. Gx sama juga dengan punca kuasa 10x tolak 4 bahagi dengan 4. Ni sama juga bentuk dia. Kalau kita buat dalam bentuk yang power factor kan, ni sama dengan 10x per dengan 4 tolak dengan 4/4 jadi 1 lah. Negatif kuasa 1/3. Sorry. Negatif 1/3. Gitu. 10 dengan 4 ni kita boleh mudahkan. Dia akan jadi 5x/2 minus dengan 1 bracket dengan negatif 1/3. Ini bentuk yang sama saja sebenarnya. Ini adalah bentuk yang begini. Ini adalah bentuk yang kita power factor kan. Ok, so kita nak buat proses perbezaan G prime X. Bezakanlah yang ni. Macam tadi juga, yang ni letak di depan. Negatif 1/3 bracket. Salin balik semua ni. 5x/2 tolak 1. Negatif 1/3. Kan, tolak dengan 1 dapat apa? Negatif 4/3. So, negatif 4/3. Negatif ke? Negatif bawah ni positif ni. Positif. Mana dia negatif? Positif. So, 1/3 tolakkan dengan 1. Kita dapat nilai ni negatif. Negatif 2/3. Okey, dapatlah bentuk yang ni. Jangan lupa kita kena darabkan perbezaan dalam bracket ni. 5x/2 kita bezakan, kita akan dapat 5/2 tutup bracket. Bezakan 5x/2 dapat 5/2, bezakan dengan 1 dapat 0. So ni lah. Ni je lah nilai yang ada kan. So darab masuk dalam, dia akan jadi 5/2 kalikan dengan negatif 1/3 dapat 5 perkan dengan 6 minus 5x/2 tolak 1 kuasa negatif 2/. Kita try lah masukkan nilai x0 kita ni. X0 kita ni sama dengan 1 soalan kita. Jom kita buat. Kita masukkan bracket, sertakan dulu 5. Kita kalikan dengan 1.
Okay. Bahagikan dengan 2, tolak 1. Selesai dalam bracket. Kuasakan. Kuasa dia negatif. Ni kena bracket ni kelas. Negatif 2/3. Gitu. So, darabkan dengan negatif 5/6. So, jawapan kita akan dapat adalah 0.636 kat situ. So, ini adalah kurang daripada 1 dan juga ini bolehlah kita guna pakai. So, yang ni kita bolehlah guna pakai untuk buat proses table kita. Tapi kelas, contohlah nilai yang kamu dapat ini tak dapat nilai yang elok. Okay, so contoh akan dapat nilai di 1.6 ke. So, kita kena pakai yang kedua ni pula. So, apa kita boleh buat adalah kita kena buat ulang balik proses yang sama. Saya kena ulang balik proses yang sama. Contohlah saya buat lagi satu. Yang ini. Saya jadikan dia yang ini sebagai subjek pula. Contoh. So, ini pindah sebelah kanan. Ini stay kat sini. So, 10x sama juga dengan 4x kuasa 3 campur dengan 4. Okey. Saya pindahkan sebelah bawah. X sama juga dengan 4x kuasa 3 campur 4 bahagikan dengan 10. Nampak? Nampak macam lebih simple kan? Alright. So, ini kita boleh mudahkan. Dia sama juga dengan 2x kuasa 3/5 campur dengan 2/5 lah. Kalau kita buat mudah. So, x ni kita nak buat proses gx dulu. 2x kuasa 3/5 campur 2/5. Kita buat proses prime dia ni. Dia sama dengan kita masukkan nilai 1 kat sini. Apa jadi? 2 dalam bracket 1 kuasa dengan 3 perkan dengan 5. Okay, perkan dengan 5. So, campurkan dengan 2/. So, kita dapat nilai dia 0.8. 0.8 ni pun kurang daripada 1. So, maksudnya kelas kat sini, kamu boleh faham ke? Apa yang berlaku sekarang ni adalah yang ini boleh, yang itu pun boleh juga. Ini pun boleh pakai, yang ini pun boleh pakai juga. Sebab dia punya rule dia adalah kurang daripada 1. So, kalau ini pun kurang daripada 1, bolehlah pakai ini juga. Boleh pakai formula, yang inilah. Formula ini boleh pakai ataupun formula ini boleh pakai dalam kita punya jadual itu nanti. Kelas, tadi tu ada silap sikit. Ini cos 3 sebab kita ni kan saya ganti kat sini tadi. Silap saya tak letak 3 tadi. Saya letak 3 lah. Okey. Tapi ini semua betul. Okey, sekarang kita nak buat jadual berdasarkan kepada fungsi yang ini. Ada dua bahagian. Okey. So, kita ada xn. Kita ada xn plus 1. Sama dengan kita pakai yang ni lah. Punca kuasa 3. 10x minus 4 over 4 kat situ. Ambil calculator kamu ni. Punca kuasa 3, tengok shift. Ini ada punca kuasa 3. Okay. So, bracket, double bracket. Double bracket. 10 alpha x. Ni kan. Tolak dengan 4. Apa ini? Tutup bracket. Bahagi dengan 4. Okay, double bracket. Calculate. Nilai yang pertama adalah 1. Dia 1 point. So, ini kelas. X1, X0 sama dengan 1. X1 sama dengan 1.145. Okay. 3 decimal places kan? 3 decimal places, 3 decimal places. Calculate answer. 1.230. 1.276. 1.298. One point 310. 1.315. 1.319. 1.319. Okey, kelas, sampai situ saja. So, kita letakkan X2, X3, X4, X5, X6, X7. Dah panjang dah pula.
Hai, penat ni. Okay, so iteration kita siap. So kat sini pun kita kena tulis juga. Kita ada X2 sampai X1. So ayat yang terakhir tu kita boleh tulis dia punya nilai ujung kan, X9 tolak X8 modulus kurang daripada 0.1 kali 10 negatif 3. The real root is 1.319. So itu sajalah untuk example kali ini. So kamu boleh try jawab untuk soalan-soalan yang seterusnya ni, soalan buku kan. Ada yang ni, kamu boleh try jawab ni, jawapan dia. Jawapan ada lebih kurang 5 soalan yang kamu boleh try jawab di rumah. Okey kelas, itu saja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih.